Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan panjangkanlah kami, sihatkanlah kami agar kami dapat bertemu berjumpa bulan Ramadan. Allahumma rabbi syrah sudurana, ya Allah lapangkanlah dada kami, wa yassir umurana, dan permudahkanlah segala urusan kami, wahlul uqdatan min lisanina, dan lirahkanlah simpulan lidah kami, wa yafqahu aqwalina, dan agar kami memahami apa yang diperkatakan ataupun apa yang disebut. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa AJK Masjid At-Taqwa, tuan-tuan, perempuan, datuk-datuk, datin-datin, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati lagi dikasihi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Pertamanya pada sesama kita bersyukur, memanjatkan kesyukuran kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sentiasa melakukan ataupun Allah sentiasa memilih kita untuk sentiasa melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mudah-mudahan Allah memberikan kita ganjaran yang selayaknya buat kita. Yang mudah-mudahan juga segala kesilapan, kelemahan yang mungkin kita lakukan, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan ataupun panjang umur. Mudah-mudahan kita sempat bertaubat, memohonkan keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan. Pelik tuan-tuan mengucap tahniah pagi-pagi ni. Apa benda? Tahniah yang pertama tuan-tuan, kerana tuan-tuan masih lagi menjadikan rumah Allah sebagai tempat untuk tuan-tuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin dan percayalah hadirin sekalian, ini semua ialah pilihan ataupun hidayah ataupun petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tahniah yang kedua tuan-tuan, kerana masjid tuan-tuan dah boleh jadi tuan-tuan masuk dalam TV baru ni tuan-tuan. Saya hari Jumaat saya sambil duk minum air petang-petang tuan-tuan, hari Jumaat baru ni lah, tengok ada apa ni, hadiah Isra Mi'raj tajuk dia. Rakaman, kalau saya tak ingat tuan-tuan, yang tengok tu macam pernah aku sampai rupanya Masjid Taqwa kan. Rakaman Al-Kuliah Dr. Farid Rabi, hadiah Isra Mi'raj. Jadi secara langsung tu itu promosi masjid tuan-tuan lah. Jadi diucapkan tahniah, mungkin ada di kalangan tuan-tuan perempuan yang masuk dalam TV masa hari Jumaat tersebut. Baik, saya kira tuan-tuan, inilah kesempatan saya yang kali kelima. Setelah kita bertemu di awal dulu pada bulan 12, kemudian bulan Januari, Februari, cuma di tahun bulan lepas saja tuan-tuan kita tak secara tetap kita bertemu, kerana saya ambil kesempatan pada bulan lepas kita bertemu dalam tazkirah Jumaat pada 1 hari bulan 3, kerana kebetulan ni tuan, saya diamanahkan untuk turun sempena PRK Semenyih kan. Jadi saya kira, dan pula masa tu hari Ahad pertama pada bulan 3 itu, kebetulan kami-kami yang di masjid-masjid ni terlibat dalam menerima watikah sama ada nazir ataupun imam satu di Istana Alam Shah Kelang. Jadi memang tak sempat, jadi saya ganti pada awal sedikit 1 hari bulan. Ala kulli hal, alhamdulillah kita dapat bertemu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita perasaan kasih sayang, hormat menghormati sesama muslim insya-Allah. Baik, dalam kesempatan kita pada pagi ini, para tetamu Allah yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian, kita menyambung perbincangan dalam kitab Baitul Hidayah yang telah disusun ataupun yang diatur oleh Imam Hujatul Islam rahimahullah ta'ala anhu dalam muqaddimah ataupun dalam permulaan kitab Baitul Hidayah ni, ialah cerita ataupun bagaimana untuk kita menyusun rutin harian kita
untuk dalam rangka untuk kita melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana bila sebut tentang hidayah, bila sebut tentang bidayatul hidayah, permulaan untuk orang itu mendapat hidayah itu kan bukan benda yang boleh dibeli dengan wang ringgit. Semuanya ialah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut tentang itu ialah pilihan Allah, itu ialah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka bukan semua hamba mendapat hidayah daripada Allah. Dia tahu dan dapat hidayah lain dan dia sekalian. Tahu mungkin kerana ilmu dia, tahu mungkin kerana orang bagi tahu kat dia, tahu mungkin kerana sedikit pengalaman yang dia ada. Tapi hidayah ni tuan-tuan kekuatan untuk melaksanakan apa yang dia tahu, kekuatan untuk dia melaksanakan apa yang dia tahu, kemampuan untuk dia menunaikan apa yang dia maklum. Maka hadis sekalian, benda ini semua pilihan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, maka dalam mukadimah yang telah kita bincangkan ataupun telah kita kongsikan pada pertemuan kita yang lepas, Imam Ghazali bawa kepada kita tuan-tuan permulaan ialah supaya kita jelas, kita tahu kondisi ataupun status kita pertama tentang sebagai kita penuntut ilmu. Maka di antara benda yang telah kita bincangkan ataupun yang dibawa kepada kita ialah satu, beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita tahu ataupun kita rasa berjaga-jaga dengan bagaimana keadaan hari ini kita dalam keadaan yang orang berilmu, tapi sejauh mana ilmu tersebut dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Maka di antara yang hadis sekalian ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man izdada ilma wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Sesiapa yang bertambah ilmu dia sedangkan hidayahnya yakni amalan yang tidak bertambah, maka ia hanya bertambah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni berkata kita bertambah tuan-tuan, kuliah subuhnya, kuliah maghribnya, kuliah duhanya, sampaikan orang-orang yang pencen. Dia buat satu kelas tuan-tuan, dia panggil kelas K-pop. Ini K-pop bukan berjoget Korea tuan-tuan, ni kelas pengajian orang pencen. Saya ingat pun di hadapan saya ni mungkin ada yang pencen, maka di short form K-pop tuan-tuan. K-pop ni bukan berjoget, maknanya dia boleh susun ataupun dia ada tim, dia ada grup, dia ada kumpulan dia boleh susun tim dia subuh dekat mana, duha nanti kat mana, zuhur nanti kat mana, ataupun mereka ada inisiatif sebagainya, mereka buat satu tempat yang boleh mereka jemput ustaz-ustaz datang, mereka susun paginya, tengah harinya, duhanya, asal sampai ke maghrib isyak. Maghrib isyak mungkin datang masjid lah, mungkin kalau waktu asal sebagainya mungkin pun ke letakkan buat di rumah sebagainya, supaya mereka terisi masa tersebut, kerana mereka telah biasa dengan servis dalam office hour pagi petang, jadi takut masa terbuang, takut rasa tak tahu nak buat apa, maka diwujudkan kelas pengajian yang macam ni yang akhirnya boleh memberikan manfaat. Baik, ilmu kita banyak, tapi soalnya ialah bagaimana soal hidayah kita tidak bertambah untuk melaksanakan apa yang kita tahu tu. Sebab tu soalnya hadis sekalian dalam pengajian kita bukan soal jangka masa itu berapa lama, kan? Sejam, 2 jam, setahun, 10 tahun, 15 tahun, tetapi soalnya ialah bagaimana apa yang kita tahu itu kita dapat amalkan. Sebab tu saya sebut pada diri saya dan juga kepada kita semua, apa sahaja pengajian ataupun perkongsian yang disampaikan oleh para asatizah, tentu kena ada satu poin ataupun ada beberapa poin penting yang tentu rasa ni benda ni aku dah tahu tapi aku lupa, aku nak kena ambil, aku nak kena buat, tak tahu lagi rupanya benda ni. Maka tentu ambil satu poin dari banyak-banyak pengajian, dalam banyak perkongsian yang disampaikan oleh para tok-tok host ni tuan-tuan, ambil satu ataupun dua yang tuan-tuan niatkan, tanamkan dalam hati tuan-tuan untuk tuan-tuan buat, tuan-tuan nak buat. Mudah-mudahan itu sangat baik dah dari sekalian, daripada kita belajar semata-mata panjang pagi, petang, siang, malam, tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kerana peringatan Nabi Muhammad SAW, sesiapa yang bertambah ilmu dia sedangkan hidayahnya yakni amal tidak bertambah, maka ia hanya bertambah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, begitu juga tuan-tuan sekalian, Nabi juga nyatakan asyadun nas azaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'uhu Allah bi'ilmihi. Orang yang paling dahsyat siksaannya pada hari kiamat nanti ialah orang yang alim yang tidak memberikan manfaat akan dia oleh Allah dengan ilmu dia. Tuan-tuan, orang yang paling teruk sekali azab di akhirat nanti tentu bukan pemakan riba, bukannya orang makan rasuah,
bukan orang yang melakukan kezaliman, tetapi ialah orang-orang yang dia ada ilmu, orang yang alim, yang tidak boleh memberikan manfaat kepada manusia. Allahu Akbar. Maka kerana itulah tuan-tuan, Nabi ajar kepada kita satu doa. Satu doa yang saya ingat saya pernah sebutkan di sini kat tuan-tuan, cuma kita sebut secara ulang kaji, ialah Allah Nabi ajar kepada kita ialah doa Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, aku mohon berlindung daripada ilmu yang tidak memberikan manfaat, wa qalbi la yakhsha', dan daripada hati yang tidak khusyuk kepada Engkau ya Allah, wa amal la yurfa', dan amalan-amalan yang tidak diangkat kepada Engkau ya Allah, wa du'ain la yusma', dan doa-doa yang tidak didengari ataupun doa-doa yang tidak dimakbulkan oleh Engkau ya Allah. Ni doa ni tuan-tuan kalau boleh kita pakai amal. Ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, amalan-amalan kita banyak buat sedekah, puasa, sembahyang sebagainya, ya tapi Allah tak ambil kira. Dan banyak permintaan kita, doa kita mengharapkan supaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah Subhanahu Wa Taala mendengar, Allah Subhanahu Wa Taala tidak tolak segala permintaan yang kita lakukan tuan-tuan. Baik. Dan maka kerana itu tuan-tuan, berkebetulan pula dengan peristiwa Isra Mi'raj, ada satu hadis hadirin sekalian yang Nabi nyatakan, maratu lailatan asri bi aqwamin tuqradu shifahuhum bi maqarida min nari fakuntu man antum qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Aku melalui pada titian pada malam aku diisrakkan dengan kaum yang dipotong lidah mereka dengan gunting daripada api. Kan tuan-tuan, kalau dalam peristiwa Isra, di antara dalam peristiwa Isra iaitu perjalanan Baitul Maqdis, daripada perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi dipertontonkan, Nabi diperlihatkan dengan bermacam-macam peristiwa. Maka dalam hadis ini, hadis sekalian, satu peristiwa, dan hadis ini hadis sahih riwayat daripada Ibnu Hibban, menyatakan ialah bagaimana satu kaum keadaan manusia yang dipotong lidah dia dengan gunting daripada api. Kita hadis sekalian kalau makan makan banyak-banyak gulai kambing ke apa tuan-tuan, makan punya sedap, tak pernah berjumpa seumur hidup makanan sedap ni, makan tambah tuan-tuan sampai tergigit lidah kita, tergigit lidah sampai keluar air mata darah, punyalah sedap. Mengarut dekat tuan-tuan, keluar air mata darah ni sedap sangat sampai tergigit lidah. Bayangkan kalau lidah kita digunting daripada gunting yang cukup panas, dia bukan panas dunia tapi panas api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Muhammad SAW tanya, siapakah kamu ni? Maka mereka menjawab, kami adalah orang yang suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan, tetapi kami tidak melakukannya, dan kami pula suka melarang orang lain meninggalkan kejahatan, tetapi kami mengerjakannya. Allahu Akbar. Kita tahu sebab tu sebut tadi, ilmu ada tapi tak bertambah. Maknanya apa? Di antara ciri dia ialah ilmu kamu tahu benda tu salah, tapi kamu yang buat. Kan? Kamu tahu benda itu salah, kamu yang buat. Kamu kata benda ni tak boleh buat, tapi kamu yang buat. Kamu suruh orang buat baik kerana ilmu yang kamu ni ada, tapi kamu tak buat. Orang macam ni, jaga-jagalah tuan-tuan dengan amaran Nabi Muhammad SAW. Dan benda ni realiti, bukan cubaan, ni betul-betul tuan-tuan. Bukan cubaan, ni betul-betul. Ialah keadaan manusia yang mereka digunting lidah dia dengan tangan mereka sendiri, iaitu bila mana mereka suruh orang buat baik, mereka tak buat. Mereka suruh orang tinggal kejahatan, mereka sendiri lakukan. Kan? Orang kata jangan cakap tak serupa bikin, tapi bikin serupa cakap. Jangan cakap tak serupa bikin, tapi bikin serupa cakap. Sebab itulah di sekalian dalam surah As-Saff, kan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu memperkatakan satu benda, kamu suruh orang buat tapi dalam keadaan kamu pun nak buat. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat dahsyat, sangat keji orang yang suruh melakukan satu benda tapi kamu sendiri tak buat. Orang ni sangat teruk tuan-tuan. Maka dalam keadaan ini kalau kita lihat ni, sebab itulah Ustaz, saya buat benda baik ni saya pun tak suruh orang, jahat pun saya tak suruh tinggalkan. Saya ambil play safe, gantaklah jadi apa pun. Dalam keadaan ni sekalian, sebab tu ramai daripada kita yang memilih untuk bersenyap, play safe. Ya pun tidak, tak pun tidak. Nak suruh orang buat baik pun lagi tak. Nak suruh orang tinggal kejahatan tak. Sebab Ustaz takut saya ni suruh orang tinggal buat benda jahat, saya sendiri buat.
Takut-takutnya ustaz saya suruh buat benda baik, saya sendiri tak buat. Jadi saya takut benda ni. Tengok hadis Nabi. Hadis sekalian sebab tu disebutkan ialah kita kena lihat juga hadis sekalian ialah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut apa? Balighu anni wala ayat. Sampaikanlah kepada aku walaupun satu ayat. Kaedahnya macam mana? Walaupun benda tersebut kita tahu, kita nampak kejahatan, kita kena tegur, hadis sekalian. Tapi dalam keadaan sama, datang ke selepas itu dalam hati kita, ya Allah, aku minta dia ni tinggalkan kejahatan. Aku suruh anak aku buat benda baik. Mudah-mudahan ya Allah, engkau berilah kekuatan untuk aku lebih-lebih buat apa yang aku sebut. Ya Allah, aku minta orang untuk tinggalkan kejahatan. Ya Allah, berilah kepada aku kekuatan yang agar aku boleh tinggalkan segala apa yang aku sebut pada orang. Itu tuan-tuan. Tapi jangan niat pada ketika mana kita ajak orang buat baik, aku kata aku pandai sebut je, aku pandai cakap je, aku pun tak nak buat. Aku suruh orang buat tinggalkan kejahatan, aku sendiri pun tak nak buat. Tetapi kalau niat itu memang langsung tak buat tuan-tuan. Tapi kalau kita dalam keadaan sama, kita ajak orang dalam keadaan sama, kita nak buat perubahan untuk diri kita, itu boleh tuan-tuan. Jadi kalau kita, sebab tu Allah nyatakan ialah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita ni hadis sekalian ialah sebaik-baik umat. Kenapa sebaik-baik umat? Sebab kita ni special hadis sekalian. Kita ni ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia peranan dia? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak manusia untuk buat kebaikan dan mencegah manusia untuk melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu nak jadi terbaik di dunia, kamu buat kerja kebaikan. Kamu nak jadi terbaik di dunia, kamu buat kerja mencegah kemungkaran. Sebab itulah hadirin yang sekalian, dari segi enactment pentadbiran Islam di negeri Selangor, saya ingat boleh jadi di negeri lain juga, ialah memberikan kuasa kepada mana-mana pegawai masjid. Siapa dia pegawai masjid? Hadirin sekalian, ialah antara ialah nazir, antaranya ialah imam, antaranya ialah bilal, antaranya ialah siap untuk buat kerja nahi munkar ni. Sebab kalau katalah kita dapat laporan aduan, berlakunya tangkap basah, berlakunya berduaan antara yang bukan haram, maka kalau report tu sampai kepada tuan-tuan, yang nama dia nazir, yang nama dia imam, yang nama dia apa saja yang pegawai masjid saya sebutkan tadi, boleh tuan-tuan pergi rumah dia, tolong pergi nasihat, tolong pergi pegang. Nak melakukan, nak mana tuan-tuan nak tangkap tak boleh, mana tolong pergi mana pencegahan peringkat awal boleh, ada kuasa tu tuan-tuan. Tapi untuk keluarkan waran saman ke sebagai tangkap sebagainya, kena kontak dengan kuasa lah. Tapi maknanya pencegah di peringkat awal supaya apa? Benda tersebut tidak terlepas, benda tersebut tidak orang kata apa, diambil mudah, boleh. Sebab nak kerja, nak buat naik munkar ni. Sebab hadis sekalian, kalau untuk daerah tuan-tuan ni, daerah Hulu Langat, walaupun Hulu Langat tu jauh tuan-tuan, tapi kita ialah daerah Hulu Langat. Baik, penguasa ni di pejabat agama ni bukan siapa pun, kawan-kawan saya juga tuan-tuan. Kita penguasa ni walaupun Selangor ni di antara yang ramai penjawat awam kalau khusus di segi jabatan agama, tapi penguasa untuk di satu daerah sangat-sangat limit tuan-tuan. Lebih kurang saya ingat kawan-kawan saya kalau pejabat agama di seksyen 16 bagi tuan-tuan, tak lebih plus minus tak sampai 15 orang. Cuba bayangkan nak cover kawasan ataupun daerah Hulu Langat ni, bukan macam besar kawasan parlimen. Daerah Hulu Langat ni tuan-tuan, dia cover 3 parlimen, 9 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN. Besar tak? Besar. Mana kalau bayangkan tuan-tuan sekalian, kalau dapat aduan, sebab dia sekarang kalau tuan-tuan nampak benda-benda orang minum makan bulan puasa, tuan-tuan nampak, tuan-tuan boleh buat terus online hotline JAIS, call 1800 sebagainya. Tapi report tu sampai ke HQ akan turun pada daerah. So nak boleh sampai hadis sekalian supaya dapat ditangkap ataupun dapat berjumpa dengan orang yang melakukan kesalahan itu, boleh jadi orang tu dah selesai minum dah, boleh jadi orang yang melakukan kalau sebagai dah selesai dah kerja dia, boleh jadi. Apa pencegahan di peringkat awal? Ialah daripada peranan pegawai masjid yang ada di sekitar qaryah kita. Itu peranan dia. Baik, nak ceritakan ialah kerja amal ma'ruf nahi munkar. Baik, maka hadirin yang dirahmati lagi kasih Allah sekalian, saya nak kongsikan juga pada pertemuan kita pada pagi ini, Imam Ghazali Hujatul Islam bawa kepada kita untuk kita melihat
dalam keadaan kita konteks kita menuntut ilmu. Sebab tuan-tuan, kita alhamdulillah kita di Selangor ni, bukan kata nak puji, nak angkat siapa-siapa tak, tapi kalau kita sebut di Selangor ni, kesedaran untuk menuntut ilmu ni, kalau nak jumpa subuh macam tempat tuan-tuan yang 4-5 saf, saya katakan, saya anggarkan boleh jadi 4-500 orang. Kemudian pula kuliah pengajian boleh pilih kelas pengajian di mana-mana tempat, tak payah pergi jauh, pergi kat dekat-dekat pun boleh susun dah. Banyak sangat kelas pengajian. Hadirin sekalian, seronoknya kita duduk di Selangor. Kalau nak berbanding di tempat-tempat lain, dan boleh jadi di tempat kampung kita, maka kita tengok keadaan kita ni, apa keadaan kita penuntut ilmu, apa tujuan kita penuntut ilmu. Maka Imam Ghazali sebut ialah, dan ketahuilah bahawasanya manusia di dalam menuntut ilmu ini terbagi kepada 3 keadaan. Ni tentang selama kita duduk menuntut ilmu ni, apa keadaan kita? Baik, keadaan pertama ialah orang yang mencari ilmu untuk menjadikannya sebagai bekalan ke negeri akhirat. Orang mencari ilmu untuk bekalan, untuk dapat hasil, untuk dapat upah, dapat ganjaran. Bila? Untuk sebagai satu sebab untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia menuntut ilmu bukan kerana orang lain, menuntut ilmu kerana Allah. Maka dia tidak berniat dengan mencari ilmu kecuali hanya mendapatkan keridaan Allah dan juga negeri akhirat. Dia menuntut ilmu memang untuk apa? Untuk keridaan Allah. Untuk apa? Untuk mudah untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Hashtag dunia ladang akhirat. Hashtag dunia ialah ladang akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Itu tujuan dia. Tak ada tujuan orang kata ke, tak ada orang ke, ada orang ke, hujan ke tak hujan ke, aku nak datang kat Masjid Taqwa, ada kuliah maghrib, aku nak pergi juga ceramah Ustaz Abdul Somad, contoh tuan-tuan. Kenapa? Lihat kepada itulah mungkin sedikit jariah dia. Mungkin dia pernah dulunya zaman-zaman dia jahiliah dia dulu, dia tak pernah langsung pun hadir kuliah pengajian, sibuk sangat dengan kerja, boleh jadi. Tapi alhamdulillah Allah bagi hidayah bagi dia, Allah pilih dia, dia menuntut ilmu, dia buat itu kerana Allah Subhanahu wa taala dan juga kerana syurga. Maka orang ini disebutkan oleh Imam Ghazali, orang ini termasuk di dalam golongan orang yang beruntung. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua, ini kena berjaga-jaga, ialah orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan keuntungan yang segera di dunia. Ni niat dia tune dia untuk dapatkan sedikit habuan dunia, ataupun dapatkan sedikit manfaat dunia, dan mendapatkan kemuliaan. Aku nak datang masjid supaya orang kata apa, aku ni kaki masjid, aku ni kaki ilmu, aku nak mengharapkan pujian manusia, kan? Pangkat dan juga harta benda. Sebab itulah tuan sekalian, orang mengaji ilmu ni ialah, kalau dari segi konteks kita hari ni, orang yang semakin belajar, kalau dari segi diukur dari segi sijil, semakin dia belajar kedudukan yang baik, semakin dia boleh pergi ke peringkat yang lebih tinggi, dia akan dihormati, kan? Dihormati kerana dengan ilmu yang dia ada. Setengah pada kita hari sekalian bukan meletakkan ilmu itu sebagai satu ukuran, tapi diletakkan sijil itu sebagai satu ukuran. Dengan sijil tersebut kamu dapat apa? Kamu dapat sama pengajian. Dengan sijil tersebut kamu layak untuk apa? Dapat gaji lebih besar, kamu dapat kereta besar, kamu dapat rumah besar. Dengan sebab itu, kalau mengaji ilmu kan dengan sebab itu, Allahu Akbar, ya? Baik, dalam keadaan sama dia merasakan apa, sedangkan diri sendiri menyedari hal ini dan merasakan di dalam hatinya akan kejahatan keadaan yang sedang dialami dan kehinaan masuk dia. Dia tahu dia mengaji ilmu ini kerana keuntungan dunia. Dia tahu dia mengaji ilmu ini kerana sebab nak dapatkan pangkat, harta benda, kedudukan sebagainya, nak dapatkan kemuliaan. Dalam keadaan sama hati dia tahu bahawasanya apa yang aku buat ni tak betul, tapi dia nak benda tu. Dia buat ni memang kerana dunia, dia buat tu kerana kemuliaan, dia buat tu kerana pangkat dan sebagainya. Tapi dalam hati kecil dia tahu benda ni tak betul, dia tahu benda ni tak boleh. Maka orang ini adalah berada di dalam golongan yang berbahaya, danger tuan-tuan, sangat bahaya. Baik, jikalau kenapa? Jikalau dia mati sebelum sempat bertaubat, kalau dia mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibebangi ia akan mati dalam keadaan yang su'ul khatimah. Su'ul khatimah dengan apa hadirin yang rahmati sekalian? Mati dalam keadaan yang teruk, mati dalam keadaan yang hina, mati dalam keadaan yang buruk. Jaga-jaga. Bila nampak yang kedua ni, mula kita kena bermuhasabah. Aku menuntut ilmu kenapa? Aku nak supaya orang kata apa aku ni baik ke? Aku kata apa aku ni orang buat ilmu ke? Orang kata apa aku ni tak lupa dunia ke?
Orang tak katakan aku ni lupa masjid ke? Jangan sekalian. Baik, kenapa? Kalau orang yang niat dia selain pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan diri dia sendiri tahu bahawasanya apa yang dibuat itu salah, maka dia sekalian takut-takutnya kita mati dalam keadaan yang su'ul khatimah. Maka kalau orang yang mati su'ul khatimah ni, Imam Ghazali sebut, kemudian urusannya terserah kepada kehendak Allah, kalau mahu dimaafkan ataupun disiksa. Allahu Akbar. Sebab tu kehidupan kita, tuan-tuan, kehidupan kita hari ini, apa yang kita buat, kita mengaji, kita melakukan kerja-kerja harian kita, inilah tentu menjadi orang kata penentu bagaimana keadaan kita mati kita nanti. Sebab tu kita tengok, tuan-tuan, ada yang Allah jemput dia dalam keadaan di semayang. Ini tuan-tuan, ni confirm lah husnul khatimah, mudah-mudahan insya-Allah. Sebab apa? Memang di kaki semayang. Kita tengok hadirin sekalian, ada orang yang tengah dijemput oleh Allah dalam keadaan dia sedang sujud. Ada hadis sekalian, orang yang mati yang dijemput oleh Allah SWT dalam keadaan sedang melakukan maksiat kepada Allah, melakukan benda yang diharamkan oleh Allah. Kalau kita masih ingat lagi bagaimana tahun lepas, kalau tak salah ingat saya, bulan 12 ataupun bulan 1 baru ni, bagaimana dalam berita sebut, tuan-tuan, ialah orang yang minum arak mati kerana keracunan. Rupa-rupanya bukan sekali minum arak baru mati, tak. Rupanya memang itu kaki botol rupanya. Maka takdir Allah Subhanahu Wa Taala memang ajal dia ketika mana dia sedang melakukan maksiat kepada Allah. Maknanya apa? Orang kalau dia biasa buat kejahatan di dunia, takut-takut tak mustahil Allah ambil nyawa dia dalam keadaan dia sedang melakukan kejahatan tersebut. Kalau orang itu dia biasa buat kebaikan, memang lazim kaki masjid, kaki pengajian, kan? Kaki bersedekah, kaki senyum, katakanlah, tuan-tuan. Mudah-mudahan tak pelik, tak mustahil untuk Allah matikan dia dalam keadaan sedang melakukan kebaikan. Baik. Tapi bagi golongan yang kedua ini, tapi kalau dia mendapat taufik hidayah pada Allah sebelum matinya, lalu dia bertaubat, lalu dia bertaubat dan sempat mengamalkan ilmu yang telah dituntutnya, dan sempat pula membuat pembetulan terhadap apa yang tercedera dan juga tercuai, maka dia dikumpulkannya bersama golongan yang beruntung, kerana orang yang bertaubat daripada dosa yang sama seperti orang yang tidak berdosa. Sebab itulah hadirin yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, adalah satu hadis Nabi sebut, ada orang yang Allah berikan kesempatan di hidup di dunia, dia beramal dengan amalan ahli akhirat, kaki masjid, kaki ibadah, kaki pengajian, sebagainya, semua kaki. Termasuk kaki bangku juga, termasuk saya lah, tempat kaki bangku, semua benda-benda baik semua dia ada. Tapi di akhir hidup dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka tuan-tuan, tempat dia dalam neraka. Ada orang hidup di dunia tak semayang, Quran pun tak pernah baca, bukan sekadar tak pernah baca, pegang pun tidak, buka aurat sebagainya, melakukan sebuah dosa apa semua dia buat, tapi di akhir hidup dia beramal dengan amalan ahli syurga, maka dia masuk ahli syurga, tuan-tuan. Maka di kalangan ahli syurga, kita nak pilih apa, tuan-tuan? Maka sebab itulah kita pilih apa? Kita pilih menjadi amalan ahli syurga. Mudah-mudahan tempat kita dalam syurga juga kita, insya-Allah, tuan-tuan. Baik, ini keadaan yang kedua. Sebab itulah, tuan-tuan, yang keadaan kedua, kita ada anak-anak, kita tanya anak-anak kita, tuan-tuan, mereka nak jadi apa? Ada setengah ni nak jadi engineer, silakan. Nak jadi doktor, silakan. Nak jadi pensyarah, silakan. Nak jadi businessman, silakan. Nak jadi tokoh korporat, silakan. Kerana mungkin itu mereka nampak. Maka kita sebutkan, tentang minat ni, mereka tak boleh jadi macam kita. Setengahnya ayah jadi peguam, ayah jadi businessman, nak anak pun businessman juga, nak anak pun mungkin nak jadi lecturer juga. Anak-anak kita, mereka ada minat kecenderungan masing-masing, silakan. Cumanya kita pandu dengan apa? Anak, alung, kakak, sebagainya, kamu nak jadi apa, silakan. Tapi ingat, niat kita belajar ilmu ni bukan kerana nak dapat benda, bukan kerana untuk dapat haban dunia, tapi niat kita kerana itu kefarduan yang Allah berikan. Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu ini ialah menjadi satu kefarduan kepada setiap orang muslim. Itu kena lihat, kena diberikan satu pencerahan kepada anak-anak kita, supaya apa, mereka tidak termasuk pada golongan kedua. Takut-takutnya duk kejar sangat ni, rupanya apa? Ayah, saya nak jadi engineer ni, ayah. Sebab apa? Buat plan, buat nak jadi arkitek ni, kerana buat plan dapat 3-4 ribu, buat plan je pun. Boleh tengok orang tu dapat kereta besar, orang tu dapat rumah besar, saya nak jadi macam tu, ayah. Jadi
nak jadi itu sebab apa? Nampak haban dunia. Takut-takutnya masuk golongan kedua dia sekalian. Baik, golongan ketiga ni lebih teruk. Apa dia? Iaitu orang yang telah dikuasai oleh syaitan, maka ia menjadikan ilmu yang dituntutnya itu sebagai alat untuk menghimpunkan harta benda. Allahu Akbar, kan? Hari ini hadirin yang dirahmati lagi dikasihi Allah SWT sekalian, banyak produk-produk yang dikatakan sunnah. Contoh tuan-tuan, orang buat produk air 30 juzuk. Air 30 juzuk dikomersialkan. Nak anak cerdik, nak anak terang hati, nak supaya isteri mudah bersalin, air susu ni air 30 juzuk. Maka ni sekalian, kita pun bila orang ni bila diberikan disuntik dengan kata-kata yang ada elemen agama, kita tentu mudah percaya. Maka tuan-tuan, bila mana banyak sangat aduan, pihak-pihak berkuasa bagi saya buat satu pemantauan ataupun sebuah tempat-tempat yang dikatakan mengeluarkan air 30 juzuk. Saya sebut ni tuan-tuan, tak semua, tapi sebagai yang ada bukti, ada proof, ada bukti. Maka tuan-tuan, bukan dibaca 30 juzuk pun, cuma kaset tolong baca. Katakanlah sebesar ini tuan-tuan, air lebih kurang 20 liter, 100 liter, dipasang kaset Quran CD 30 juzuk. Memanglah Al-Quran itu, air itu dibaca dengan 30 juzuk, tapi bukan orang yang membaca. Kemudian dicerita pada orang, ini dibaca oleh budak-budak hafiz 30 juzuk Al-Quran. Oh, percaya tuan-tuan. Ini kalau ada orang yang gunakan untuk menjadikan ilmu untuk kau harta benda. Itu belum lagi hadis sekalian bagaimana ada satu, saya ingat tuan-tuan benda pun saya tak pasti kalau di Selangor, tapi berlaku di belah utara, ialah yang menjaja nama pusat-pusat tahfiz, yang minta pakcik haji datuk tuan-tuan ni tolonglah bantu pusat tahfiz ni. Dia hantar budak-budak yang memang muka kesian. Hadis sekalian, kita pun Allah tak bagi sebersalah, bagi takut tertipu, tapi bagi juga lah. Tengok budak pun kesian, budak pun muka jernih tuan-tuan, ada nur, ada cahaya, kita pun bagi. Rupanya dia ni jadi budak suruhan kepada seorang tokek yang pusat tahfiz pun tak ada. Bila dapat dihidup, dikesan, ditukar pusat tahfiz dia, nama dia kepada nama lain. Tapi di segi tempat, di segi logistik, bangunan tak ada pun. Gambar orang boleh buat, letterhead orang boleh tipu ya. Sebab tu kaedah yang hadis sekalian dalam keadaan ini, kalau kita agak, kalau boleh kita cerdik sikitlah hadis sekalian, ialah mana-mana pungutan khairat, pungutan derma yang datang secara individu ataupun datang kepada masjid, tuan-tuan boleh di samping tuan-tuan tengok dokumen dia punya progres pembangunan dan sebagainya, budak-budak berapa ramai, silibus apa semua, ialah tuan-tuan boleh minta, kalau kita di Selangor, ialah boleh minta mana original surat yang diberikan kebenaran oleh Majlis Agama Islam Selangor. Ini tuan-tuan, kalau ada surat tu boleh tunjuk ni, dan dalam surat tu disebut siapa nama-nama yang boleh, yang berhak untuk mengutip di mana-mana tempat. Kalau tuan-tuan tengok nama dia apa, Azam Azizi, tuan-tuan minta isi dia, betul ke tak Azam Azizi?